Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Filipina, yang mana Malaysia berjaya menang 2-0 hasil jaringan daripada Ahyar. Tahniah untuk Coach Kipanggun sebab menang perlawanan pertama pada peringkat Tier A untuk membawa Malaysia pulang lebih kurang 5 poin untuk tambahan ranking FIFA. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan perkara yang boleh kita puji untuk skuad kebangsaan kita kali ini. Yang pertama adalah daripada segi transition, iaitu transition daripada bertahan ke menyerang dan menyerang ke bertahan. Memang transition Malaysia agak laju pada perlawanan ni dan memang agak lancar, dan ada struktur ketika mereka bertahan dan ada struktur ketika mereka menyerang. Bahkan boleh dikatakan memang transition tu agak lajulah pada perlawanan semalam. Sebagai contoh, saya bagi transition ketika Malaysia bertahan ke menyerang adalah gol kedua daripada pasukan Malaysia yang dijaringkan oleh Ahyar Rashid, yang mana mereka berjaya patahkan build up daripada Filipina dan melakukan counter attack, dan counter attack tersebut berjaya untuk dihasilkan apabila Syafiq Rahim berjaya menjumpai Syafiq Ahmad. Syafiq Ahmad membuat passing kepada Ahyar, Ahyar buat body defense sikit, acah-acah, lepas tu skor. Itu adalah bukti transition daripada bertahan ke menyerang Malaysia agak pantas dan memang ada struktur yang bagus untuk melakukan counter. Dan struktur ataupun transition daripada Malaysia menyerang ke bertahan pun agak laju, yang mana kita boleh tengok apabila Filipina cuba untuk melakukan counter attack, pemain-pemain di hadapan yang terutamanya di bahagian midfield, Kogi, Syamir dan juga Safiq, mereka akan cepat untuk cover mereka punya position balik, dan mereka agak cepat untuk memberi tekanan kepada pemain Filipina yang pegang bola untuk memastikan yang Filipina punya counter attack tidak berjaya. Dan yang paling penting, mereka punya bertahan adalah sebagai as a unit. Jadi apabila as a unit mereka ada struktur yang baik untuk bertahan, maka transition daripada menyerang ke bertahan pun memudahkan mereka untuk mematahkan counter attack daripada pasukan Filipina. Jadi benda tu sangat baguslah, sebab pemain-pemain Malaysia semalam di first half memang sangat rajin untuk menyerang. Mereka laju, untuk bertahan pun mereka cepat untuk cover mereka punya space balik, punya ruang balik, punya position balik, dan mereka akan compact di bahagian tengah untuk tidak memberi ruang kepada pemain Filipina, dan mereka akan cepat untuk menekan pemain Filipina. Jadi itu perkara pertama yang boleh saya puji. Transition pasukan Malaysia lebih lancar di bawah kenialan Kipanggun, iaitu ketika menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk skuad kebangsaan Malaysia adalah mengenai pressing di kawasan pihak lawan, yang mana kita boleh katakan attacking force ataupun bahagian serangan pasukan skuad kebangsaan kita semalam bermain dengan sangat-sangat cemerlang, yang mana kita tahu memang Filipina akan cuba build up daripada bawah menggunakan Neil Etheridge dan juga dua centre back mereka. Akan tetapi yang menariknya adalah attacking force yang diketuai oleh Syafiq Ahmad, Arif Aiman, Ahyar Rashid, Syafiq Rahim dan sebagainya. Mereka akan terus menekan pihak ataupun menekan bahagian pertahanan pasukan Filipina atau goalkeeper Filipina yang pegang bola ketika itu untuk melakukan build up, yang mana akibat daripada pressing ataupun tekanan tersebut, pemain-pemain Filipina akan cepat untuk mengeluarkan bola dan juga akan cepat untuk melakukan clearance. Jadi build up yang cuba dilakukan oleh Filipina daripada bawah tidak akan menjadi, disebabkan attacking force Malaysia berani untuk menekan di kawasan pihak lawan ataupun di kawasan pertahanan pihak lawan yang cuba untuk bermain build up daripada bawah. Itu adalah satu perkara yang bagus dan boleh dipuji lah. Sebab apa? Sebab Filipina tak boleh nak build up disebabkan tekanan yang diberikan oleh bahagian serangan pasukan Malaysia. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah bahagian tengah, yang mana bahagian tengah pasukan Malaysia memang sangat-sangat versatile, memang sangat-sangat dinamik dan sangat compact, yang mana Syamil Kuti Abah bermain sebagai holding midfielder, gandingan Kogi dan juga Syafiq Rahim menunjukkan satu dinamik di bahagian tengah dengan sangat baik, yang mana kadang-kadang ketiga-tiga pemain ni mereka rotate position. Kadang-kadang Syafiq di bawah, kadang-kadang Syamil di bawah, kadang-kadang Kogi di bawah. Jadi benda tu telah memberikan flexibility di bahagian tengah untuk pasukan-pasukan Malaysia create game dan juga build up game. Sama ada Kogi boleh bermain dengan ofensif di bahagian middle ataupun boleh memberi support kepada wide area. Jadi benda tersebut telah memberikan dynamic situation kepada bahagian tengah,
tengah untuk lebih flexibility ataupun lebih banyak ruang untuk bergerak di bahagian tengah, dan dalam pada masa yang sama ketiga-tiga pemain ni tidak terlalu statik dan boleh bertukar role masing-masing sama ada untuk menyerang ataupun bertahan. Baiklah, untuk komen di bahagian tengah saya akan komen dengan Safiq Rahim dahulu. Safiq Rahim pada perlawanan ni menunjukkan satu kualiti yang bagus di bahagian tengah. Boleh digelar sebagai general untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Yang mana kualiti yang ada pada Safiq Rahim pada perlawanan ni menunjukkan yang beliau walaupun umur dah 30 lebih, tetapi kualiti permainan beliau memang sukar untuk ditanggini lah. Sebab apa? Sebab pada perlawanan semalam kita boleh lihat kualiti passing daripada Safiq Rahim itu memang sangat marvelous. Beliau mempunyai vision yang tepat, accurate passing, ketepatan dia passing tu pun bagus, dan memang boleh dikatakan banyak passing yang dilakukan menjumpai bahagian hadapan dan juga membentuk ataupun create chances untuk pasukan ataupun teammate dia untuk menjaringkan gol. Jadi boleh katakan passing-passing Safiq Rahim ni memang berbahaya, memang berkualiti superb, dan kita memang patut ada seorang seperti Safiq Rahim berada dalam tim kita untuk menggerakkan bahagian tengah. Itu yang untuk Safiq Rahim. Yang kedua untuk Kogi. Yang mana untuk Kogi ni boleh dikatakan beliau bermain dengan baik, beliau boleh cover bahagian tengah dengan baik, dan yang paling penting beliau telah memberi dinamik kepada bahagian tengah, yang mana beliau boleh involve untuk menggerakkan ataupun untuk membantu bahagian serangan dengan baik, yang mana beliau kadang-kadang backup kepada Ahyar, beliau boleh link up dengan Syafiq Ahmad dengan baik dan sebagainya, dan beliau juga boleh cover ataupun turun untuk membantu untuk compact di bahagian tengah sekiranya pasukan Malaysia diserang. Itu yang untuk Kogi. Manakala untuk Syamir Kuti Abah yang bermain sebagai holding midfielder, walaupun pada hakikatnya beliau ada lost ball 2-3 kali pada perlawanan semalam di kawasan sendiri, tetapi itu tidak menidakkan yang Syamir Kuti Abah bermain dengan sangat baik sebagai holding midfielder. Yang mana kita boleh tengok Syamir boleh dikatakan daripada segi defensif beliau telah membantu bahagian tengah untuk bertahan dengan baik. Beliau membuat kerja sebagai holding midfielder dengan sangat baik. Beliau juga boleh involve untuk menggerakkan ataupun menjadi terlibat dengan gerak serangan di bahagian hadapan. Tetapi yang paling menarik adalah bagaimana beliau membentuk bahagian back 3 bersama dengan Kuzaimi dan juga Syahrul Saad di first half, dan di second half beliau membentuk gandingan dengan Aidil dan juga Syahrul Saad membentuk bahagian back 3 untuk memastikan yang backline pasukan Malaysia sentiasa bersedia sekiranya di counter. Jadi peranan Syamir Kuti Abah ni boleh dikatakan memang sangat-sangat penting lah, walaupun dia kehilangan bola 2-3 kali, tetapi peranan beliau dalam skuad kebangsaan memang sangat penting untuk defensif dan juga untuk ofensif. Jika Syamir tidak mampu menjalankan tugas dia dengan baik, maka kemungkinan bahagian tengah Malaysia tidak akan hidup sangat lah. Sebab apa? Sebab untuk bertahan mereka memerlukan Syamir pada perlawanan semalam. Tak ada Syamir, tak ada siapa boleh buat ajar tersebut untuk bertahan di bahagian tengah. Dan untuk menyerang pula, memang Syamir kadang-kadang boleh involve untuk buka game kepada Kogi ataupun kepada Safiq Rahim. Itu untuk bahagian midfield yang boleh saya puji. Yang keempat, ada beberapa perkara yang boleh saya puji tentang defense department. Yang pertama tentang defense department ni adalah mengenai gandingan baru Syahrul Saad, iaitu Kuzaimi PE. Yang mana boleh saya katakan Kuzaimi PE pada perlawanan ni adalah pemain yang berjaya menarik dan membuka mata semua peminat Malaysia, yang mana seorang pemain underrated yang bermain bersama dengan Negeri Sembilan yang sebelum ni bermain dengan UiTM mampu mencipta nama di peringkat antarabangsa di bawah kendialan coach Kim Panggun. Yang mana boleh saya katakan daripada segi defensif, daripada segi defense, memang Kuzaimi sangat-sangat tenang, beliau cepat baca game, interception dilakukan, beliau tidak mudah gelabah, dan yang paling penting beliau adalah seorang typical ball playing defender, yang mana beliau boleh menggerakkan bola ke hadapan, beliau boleh involve untuk build up, beliau boleh bawa bola ke depan dan sebagainya. Jadi benda tu sangat-sangat bagus untuk pasukan Malaysia. Boleh dikatakan pembacaan game menarik, boleh involve untuk build up. Lepas tu boleh ambil set piece, yang mana set piece malam memang Kuzaimi ambil. Boleh dikatakan dia antara regular untuk set pieces bagi pasukan Negeri Sembilan, dan semalam beliau berjaya membuktikan. Dan yang paling penting beliau adalah bermain sebagai pemain kaki kiri. So memang Kuzaimi semalam memang superb. Defend bagus, attacking bagus, baca game bagus, interception bagus, tenang pun tenang. Memang sangat menarik untuk tengok. Dia ganti tempat Aidil dan bergandingan tetap dengan Syahrul Saad di bahagian centre back. Itu untuk yang pertama di bahagian defense department. Yang kedua, bahagian defense department yang boleh saya puji adalah tentang posisi fullback, iaitu posisi Dayang Kurs dan juga dan juga Koh Beng Ong, yang mana Dayang Kurs malam bermain dengan sangat baik di bahagian kanan, yang mana itu adalah natural position dia, memang position asal. Dan Dayang Kurs memang sangat suka involve untuk bergerak di bahagian hadapan dan membantu Arif Aiman, dan dalam masa yang sama dia juga boleh defend dengan bagus. Tetapi boleh saya katakan dua
fullback dan left back dan juga right back Malaysia ni memang boleh dikatakan confirm lah Dayang Kus main right back. Memang satu lagi posisi Koh Beng Ong memang confirm Koh Beng Ong boleh memang stay lah left back tu. Tak ada siapa boleh beat tempat mereka berdua ni. Susah sikit nak beat. Boleh beat tapi susah. Jadi sebab apa? Sebab kedua-dua player ni 90 minit pun boleh main pressing, boleh naik atas turun dan sebagainya. Memang patut dipuji. Bahkan Koh Beng Ong pun bermain dengan sangat cemerlang. Satu assist kepada Ahyar Rashid, satu through ball yang menarik, ada vision daripada segi ofensif. Memang beliau juga mampu untuk membantu bahagian winger dan sebagainya. Jadi apa yang boleh saya puji tentang defense department lagi, yang ketiga, yang terakhir untuk defense department adalah apabila mereka membentuk back 2 di bawah, iaitu antara Syarul Saad dan juga Kuzaimi PE, mereka telah memberi ruang sikit kepada fullback, iaitu Dayang Kus dan juga Kuzaimi PE, Dayang Kus dan Koh Beng Ong untuk naik ke atas, untuk lebih ofensif. Dan yang paling penting, apabila back tu dibentuk, Syamil akan berada di hadapan mereka untuk memastikan yang ada triangle, supaya Syamil boleh backup sekiranya di counter. Jadi numbers of player kalau kena counter, Malaysia still ada 3 back di belakang. Jadi apabila bermain dengan back 2 dan juga build up daripada bawah ni, Dayang Kus dan juga Koh Beng Ong boleh lebih ofensif dan telah memberikan kelebihan kepada mereka untuk memberi supporting play kepada bahagian wing kanan dan juga wing kiri, iaitu Arif Aiman dan juga Ahyar Rashid. Jadi mereka boleh involve untuk gerakan-gerakan serangan untuk pasukan Malaysia. Jadi benda tu sangat-sangat baguslah. Mereka boleh buat overlapping, mereka boleh buat crossing, dan mereka boleh involve untuk buat through passing dan sebagainya. Dan yang paling penting, mereka juga cepat untuk cover mereka punya space sekiranya di counter oleh pasukan Filipino. Itu yang menarik tentang defense department di first half. Itu yang boleh saya puji. Yang keempat yang untuk pasukan Malaysia, dan juga yang keempat ni adalah mengenai defense department. Dan yang terakhir yang boleh saya puji tentang pasukan Malaysia adalah tentang winger dan juga striker, iaitu Syafiq Ahmad, Arif Aiman dan juga Ahyar Rashid di first half. Yang mana ketiga-tiga barisan ataupun attacking force pasukan Malaysia ni memang sangat-sangat cemerlang. Boleh saya katakan Arif Aiman pada perlawanan semalam, ada orang kata kenapa Arif Aiman tak menyelah seperti di JDT dan sebagainya. Sebenarnya pada perlawanan semalam Arif Aiman memang menyelah, yang mana beliau bergandingan dengan baik untuk melakukan serangan. Yang mana kita boleh lihat Malaysia memang banyak menggerakkan serangan di bahagian kanan, dan benda tu sangat-sangat baguslah apabila Arif Aiman banyak kali boleh melakukan crossing dan sebagainya. Jadi boleh katakan peranan Arif Aiman memang berbeza sedikit dengan corak permainan di JDT. Tetapi untuk di Malaysia ni memang kita boleh nampak Arif Aiman banyak involve untuk menggerakkan dan juga supply bola ke dalam kotak penalti bersama dengan Dayang Kus. Tetapi sukar untuk Arif Aiman masuk ke dalam kotak penalti. Sebab apa? Sebab defense Filipino dah marking dia, dah close space. Jadi sukarlah untuk Arif Aiman nak tembusian. Tetapi daripada segi overall gameplay, Arif Aiman memang banyak mencipta gerakan bersama dengan Dayang Kus di bahagian kanan. Manakala untuk Ahyar Rashid pada perlawanan semalam, Ahyar Rashid bermain dengan sangat cemerlang bagi saya sebagai seorang winger, yang mana walaupun dia tak ada minit permainan yang banyak, boleh dikatakan kat JDT dia masuk super sub dan sebagainya, tetapi semalam beliau membuktikan yang beliau adalah international proven, yang mana beliau di peringkat antarabangsa memang telah terbukti beliau adalah seorang pemain yang cemerlang. Jadi semalam beliau bermain dengan sangat baik. Kita boleh tengok larian-larian yang dilakukan oleh beliau, body language dia sangat cemerlang, body fan dia bagus, finishing dia bagus kan. Tetapi sayanglah, sepatutnya Malaysia boleh jaringkan hat-trick untuk Ahyar, tapi Ahyar sendiri yang mensia-siakan peluang tersebut. Dan untuk Syafiq Ahmad, apa yang boleh saya puji untuk Syafiq Ahmad? Syafiq Ahmad adalah seorang striker yang boleh membentuk fast nine, yang mana beliau boleh create space kepada winger, dan beliau juga boleh create space untuk bahagian serangan. Beliau bukan sahaja menunggu bola, tetapi beliau pandai untuk mencipta ruang. Jadi boleh saya katakan Syafiq Ahmad adalah striker yang bagus untuk link up dengan bahagian tengah dan buka ruang kepada bahagian winger. Jadi boleh katakan attacking force Malaysia semalam, Ahyar, Syafiq dan juga Arif Aiman bermain dengan sangat baik. Syafiq walaupun lone striker, beliau masih lagi link up dengan midfield dan juga winger dengan sangat baik, create space kepada rakan-rakan sepasukan. Jadi untuk first half memang itu marvelous untuk pasukan kebangsaan Malaysia. Jadi benda itu sahaja yang boleh saya puji untuk skuad kebangsaan Malaysia. Baiklah, kita masuk kepada perkara yang kita boleh improvise ataupun boleh improve untuk the next game menentang Singapura. Ada beberapa perkara yang masih lagi perlu diimprovise untuk pasukan skuad negara, yang mana pada second half, yang mana pertukaran player semalam telah mengurangkan tempo dan juga intensity game. Yang pertama, perkara yang perlu diimprove ataupun perlu diperbaiki oleh skuad kebangsaan Malaysia adalah mereka perlu mencari pengganti kepada Syafiq Ahmad. Sebab apa? Sebab semalam
apabila Sumareh dimasukkan, beliau menggantikan tempat Syafiq Ahmad sebagai striker. Tetapi Sumareh adalah not a pure striker. Dia bukannya seorang striker tulen. Yang mana pada perlawanan semalam boleh dikatakan Sumareh adalah boleh dikatakan terlalu isolate, dan banyak juga bola yang disupply kepada Sumareh, tetapi Sumareh selalu mencari kedudukan yang selesa untuk beliau melepaskan rembatan. Yang mana beliau boleh je tolak bola pergi depan untuk menggunakan kaki kiri, tetapi beliau masih lagi mencari kedudukan untuk menggunakan kaki kanan bagi melepaskan rembatan. Jadi boleh katakan Sumareh sebagai seorang striker adalah not a good idea, bukan idea yang bagus. Beliau terlalu isolate, beliau tak boleh nak link up baik dengan bahagian tengah dan juga bahagian winger, dan beliau juga banyak dapat bola tetapi banyak mensesiakan. Bila dapat bola dia banyak nak passing balik, banyak nak buka balik game dan sebagainya. Benda tu terlalu lambat, decision making pun terlalu lambat, membuatkan pemain pertahanan Filipino dah compact, dah tutup ruang dan boleh merampas bola daripada Sumareh balik. Itu yang pertama yang perlu diperbaiki. Carilah pengganti kepada Syafiq Ahmad. Yang kedua, apa yang perlu diperbaiki adalah dengan kemasukan Liridon Krasniki. Yang mana kemasukan Liridon semalam memang melambatkan tempo. Yang mana corak permainan Liridon semalam boleh dikatakan agak slow. Yang mana beliau masuk, dia banyak hold ball, yang mana dia lambat untuk release ball. Yang mana kalau kita tengok first half, Malaysia banyak release ball. Bola dapat kat Syafiq one touch, passing depan. Banyak release ball, one touch ataupun two touch sahaja. Paling lama pun 3 touch ataupun dribbling lah melalui winger, sama ada Arif Aiman ataupun Ahyar Rashid. Tetapi bila masuk Liridon di bahagian tengah, beliau seakan-akan tidak tahu apakah identiti dan juga role peranan beliau di atas padang, sama ada beliau nak main flank kiri, flank kanan ataupun attacking midfielder. Dan disebabkan itulah beliau banyak hold bola, menyebabkan pergerakan dan juga tempo perlawanan agak terbatas. Sebab banyak pegang bola, memang masa perlawanan tu kita nampak Liridon pegang bola nampak slow, tempo pun jadi slow sebab dia lambat nak release ball. Jadi bukan nak kata Liridon tak bagus, tetapi untuk international level dengan corak permainan macam tu, beliau mungkin boleh dimasukkan pada minit minit 90 ataupun 85, 5 minit terakhir, untuk memastikan yang Malaysia boleh keep tempo sekiranya Malaysia mendahului lah. Kalau masuk awal memang game akan jadi slow. Kalau Malaysia ketinggalan memang Malaysia susah nak counter lah lepas tu kan. Jadi benda tu perlu diperbaiki. Dan yang secara overallnya, pertukaran pemain 2 tu je yang tak berapa saya berkenan. Dan yang ketiga, Aidil Zafwan. Yang mana Aidil masuk pun, Aidil banyak melakukan back pass. Yang mana sebelum tu Kuzaimi PE main dengan Syarul Saad. Kuzaimi PE boleh bermain sebagai ball playing defender. Tetapi masuk Aidil memang terlalu banyak back pass ke belakang. Dan boleh dikatakan Aidil juga merencatkan corak permainan. Boleh saya katakan memang Kuzaimi PE patut dikekalkan. Dan yang terakhir adalah tentang Safawi masuk game ni bagus. Beliau berani untuk cut in, masuk ke dalam dan sebagainya. Beliau menunjukkan improvement. Harap beliau boleh kekalkan konsisten untuk the next game menentang Singapura. Sebab dah nampak baik-baik yang mana Safawi boleh comeback untuk jadi player yang cemerlang seperti mana tahun 2019 dahulu. Okey, secara overallnya Malaysia bermain dengan baik di first half. Second half agak terencak sikit, boleh katakan merencatkan perlawanan. Dan bukan terencak, maafkan saya, dia orang kata apa, memperlahankan perlawanan. Boleh dikatakan tidak berapa bagus lah untuk second half. Jadi itu adalah perlawanan yang boleh saya katakan puji untuk first half. Second half Malaysia slow tempo, memang tak bermain seperti mana first half. Dan benda tu sedikit sebanyak merisaukan. Sebab apa, ni friendly. So untuk ASEAN qualifier nanti, Malaysia perlu improve daripada semua tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.